Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 318. Ke surat 318 kita baca meraih hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Katanya, semasa menunaikan ibadat haji, para jamaah telah dididik, jamaah haji maksudnya telah dididik supaya melupakan perbezaan taraf, kedudukan dan pangkat. Semuanya adalah hamba Allah. Tiada bezanya di antara satu dengan yang lain kecuali kerana takwa. Jika kita berjaya di dalam pendidikan ini, pendidikan memandang diri kita sendiri tidak mempunyai banyak perbezaan, tidak mempunyai banyak perbezaan antara satu dengan lain. Jika ada, hanya pada iman dan takwa saja. Tetapi semuanya datang di sini, datang untuk mengerjakan haji dengan satu matlamat, iaitu mendidik akhlak yang mulia. Jika salah satu daripada kemuliaan akhlak dilihat daripada hati seorang itu, kalau hatinya merasakan besar dirinya ini berbanding dengan orang lain, dia lebih mampu berbelanja, dia mampu berada pada tahap yang lebih tinggi daripada orang lain, maka itu adalah satu penyakit yang tidak harus dibawa balik. Buanglah di sana, baliklah dan bergaullah dengan orang ramai, dengan merasakan bahawa diri kita sama juga dengan orang ramai. Itu maksudnya. Kemudian bermegah-megah dengan ayat 200, bermegah-megah dengan pangkat, keturunan dan kedudukan sepatutnya tidak disebut lagi setelah selesai menunaikan ibadat haji. Tamat tempatnya hendaklah ditukar dengan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya bercakap bagaimana tentang perkara ini. Dia kata, fa iza qabaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Apabila kamu telah selesai mengerjakan ibadah haji, bila dah selesai, maknanya kalau belum lagi selesai, dia ada peraturan-peraturan khas dia, perkara yang patut, yang boleh kita dahulu kemudian. Kalau kita melakukan perkara itu, maka ada yang boleh dibayar dengan dam, tampal, supaya dia baik semula dengan membayar dam. Ada yang tak boleh. Jadi soalnya di sini, kepada mereka yang telah selesai mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutkan kebesaran Allah. Ini yang pertama, menyebut kebesaran Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebutkan datuk nenek kamu. Kita mengingati datuk nenek kita. Kalau kita berjaya, kita beritahu kepada mak bapak kita, datuk nenek kita, keluarga kita, kita beritahu tanpa menyembunyikan biar sedikit pun. Lain keadaannya kita memberitahu kepada orang lain, kita simpan-simpan setengah, jangan semuanya kita dedahkan kepada orang ramai. Kemudiannya di sini sebut nama Allah, itu yang lebih penting. Sebutkan nama Allah sebagaimana kamu sebutkan bapak-bapak kamu. Jadi kita sebutkan kepada bapak-bapak kita dengan penuh kepercayaan, penuh amanah dan keyakinan. Demikian juga bila kita menyebut nama Allah, pada Allah segala-galanya. Pada Allah Subhanahu wa taala ada pangkat, tapi pangkat yang diberi Allah Subhanahu wa taala ada ketikanya dia tarik balik, ada ketikanya dia beri kepada seorang tapi dia tidak beri kepada orang yang lain. Itu pada Allah Subhanahu wa taala terbuka, jelas perkara ini, jelas.
Jadi kalau kita sebut nama Tuhan, sebut nama bapa kita, sepertilah kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sakit hati kepada bapa kita dan tok nenek kita. Kalau dia bagi harta dia berbeza-beza, yang adik tu dia bagi banyak, yang kita dia bagi sikit, bapa kita alasannya kerana mudah mengaji, boleh makan gaji kamu sikit, tak ada pun tak apa, adik kamu yang lebih penting. Kita redha begitu. Kita redha. Sebagaimana kita redha kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya, maka pilihan Allah adalah terbaik untuk kita. Pilihan Allah. Boleh jadi manusia ini bila dia kaya, bila dia duit banyak, dia besar diri, dia merasa sombong, dia merasa lebih daripada orang lain. Ini tak boleh. Jadi macam mana bapa ingin mendidik anak-anaknya supaya berakhlak mulia, dia timbang-timbang dahulu. Walaupun boleh hantar nama pusaka sebagai contoh ya, boleh diberi, dia akan tunggu pusaka berapa banyak, terimalah sekadar yang dia dapat. Pembahagian Allah itu lebih baik. Tetapi jika bapa melihat sudut yang lain, ini mestinya dibahagi dengan berbeza-beza antara satu dengan lain, maka ini kehendak bapa, dia lebih tahu tentang anak-anak dia, maka pembahagiannya adalah lebih baik. Kazikrikum aba'akum fazkurullaha, maka ingatlah Tuhan seperti mana kamu ingat kepada bapa-bapa kamu. Dia tidak kata sebutlah kebesaran sumbangan bapa kamu seperti mana kamu sebut Tuhan, sebut nama Tuhan. Tak, itu terbalik. Sebutlah nama bapa-bapa kamu, kazikrikum aba'akum, sebutlah nama Allah seperti mana kamu sebut bapa-bapa kamu. Sebut nama Tuhan, itu yang lebih penting. Kemudian sebut nama Allah, sebut nama bapa-bapa dan keturunan, itu kemudian tu au asadda zikra, atau lebih lagi. Ayat ini menyaran agar jamaah haji mengingati Allah dengan zikir. Kita sebut dah supaya banyak kali pun tak mengapa, supaya zikrullah kita tidak salah guna. Zikrullah ni kita nampaknya la ilaha illallah, bertahlil, subhanallah, labbaik Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, misalnya begitu. Sebut nama Allah ini, sebut nama Allah zikrun. Sebut ni banyak kali. Sebut sekali dia tak ingat, sebut 2 kali tak jadi. Bila sebut banyak kali, 100 kali, 33 kali setiap kali lepas sembahyang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dia akan terkesan pada jiwa kita, hati kita akan terkesan. Kesan tu yang kita cari, kesan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan Allah, ingatkan nikmat yang diberinya kepada kita. Satu, ingatkan Allah, ingatkan perintah, suruhannya dan larangannya. Ingatkan Allah artinya apa yang kita pulangkan kepada Allah hasil daripada pemberiannya kepada kita. Kita syukur kepadanya. Bagaimana kesyukuran itu bentuknya? Tengok berapa nikmat yang bagaimana diberi Allah, diberi kurnia Allah kepada kita. Nikmat sebesar itulah kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulangkan kepada Allah. Allah tidak memerlukan nikmat seperti yang diberinya kepada kita. Allah mahukan kita ingat kepadanya dengan sentiasa bersyukur atas apa yang diberinya kepada kita. Jadi itulah zikir yang sebenarnya. Kadang-kadang saya pernah sebut juga, kadang-kadang kita tidak sebut nama Allah dah, tapi kita pergi pasar, kita nak pastikan juga ni barang ni datang daripada mana ni, tangan mana pun nak menjamah barang-barang yang kita nak beli ini. Kita nak cari orang Islam, kita nak cari barang yang bersih, kita nak cari barang yang halal. Sebab itu kita baca. Oleh sebab itu, bolehkah kita anggap ini sia-sia? Tidak sia-sia. Kita tak mahu yang datang daripada sumber yang tidak terjamin, yang tidak diakui. Misalnya, tak apalah, kadang-kadang kita pun kalau tak ada tanah halal pun tak apa. Misalnya kita nak beli beras datang dari mana-mana pun beras lah, tak apa, tak ada halal pun, tak ada. Jadi kalau benar ada halal tu, halal ni sesetengah perkara saja, maka boleh jadi selain daripada yang ditulis halal itu haram lah barangkalinya. Tidak begitu. Ini perniagaan sijil halal.
jadi perniagaan, kita letak pada tempat perniagaan. Tapi yang kita cari adalah lebih baik daripada itu. Ayat ini menyarankan agar jamaah haji mengingati Allah dan dengan zikir dan doa sebagai tanda bersyukur kepadanya, kepada Allah, kerana pelaksanaan ibadah haji bagaikan sekolah yang melatih para pelajar meninggalkan budaya taksub yang begitu tebal. Bila kita bersekolah, kita bergaul dengan semua orang, dengan anak orang besar-besar pun kita bergaul dengannya, pada suatu hari nanti akan terkesan pada diri kita, pada jiwa kita, ingin menjadi seumpamanya, sepertinya dia anak orang besar tapi dia tidak sombong. Dia anak orang besar, dia sanggup bertemu dengan siapa sahaja. Oh, kita pun berasa kalau jadi wakil rakyat orang macam ini, baguslah ni. Kan ini satu kesan yang sangat baik. Kita melihat orang yang baik itu harus kita ambil untuk dijadikan teladan kepada diri kita dan kepada semua orang. Misalnya, itu salah satu daripadanya. Ayat ini menurut tafsiran Sayyid Qutb, Qutbun, menurut Sayyid Qutb, mencela dan menyindir orang yang mengerjakan ibadah haji seperti melakukan amalan yang wajar, supaya melakukan amalan yang wajar, budaya bermegah-megah dengan datuk nenek yang selama ini disebut-sebut oleh mereka hendaklah ditukar dengan apa? Dengan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai mengerjakan ibadat haji, para jamaah masing-masing membuat persiapan untuk pulang ke negeri dan kampung masing-masing. Mereka telah terbahagi kepada dua golongan. Ada golongan yang meneruskan hidupnya dengan manhaj ilahi, cara hidup yang diizin Allah, dan ada yang meneruskan aktiviti keduniaannya tanpa berfikir tentang akhirat. Ini manusia pada waktu kerja haji pakaiannya sama, duduk ada Arafah sama, tidur atas beg masing-masing, bantal tak ada, kain selimut pun tak cukup misalnya. Semua orangnya begitu. Semua orang pangkat tinggi, pangkat rendah pun macam tu. Jadi kalau begitu, selepas kerja haji ni kita nak bawa budaya mana ni? Budaya ni ada dua. Kita ingatkan bahawa kita ni mulanya tiada dan kita akan berakhir dengan tiada. Kita bermula dengan hidup, kemudian kita akan berakhir dengan mati. Semua orangnya begitu. Jadi mengapa kita tidak minta daripada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat? Mohonlah kepada Allah dua perkara ini, jangan tinggal. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Baik di dunia dan baik di akhirat. Faminan nasi, maka sebahagian daripada manusia. Al-Quranul Karim adil dalam memperkatakan akhlak dan tabiat manusia. Bukan semua orang begini, iaitu faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia, di antara ni sebahagian daripada manusia, min menunjukkan tab'id. Tab'id ini maknanya separuh, setengah daripada manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dia minta kebaikan di dunia, nak kaya di dunia, nak pangkat di dunia, nak orang pandang kita ni dan menghormati kita, jangan hinakan kita, dan mahu terlebih daripada sesiapa pun. Kita mahu duduk mewah, kita balik sihat walafiat. Itu fid dunia. Setengah orang yang tak tinggal berdoa kepada Allah supaya diberi dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sedangkan di akhirat dia tidak mendapat apa-apa bahagian pun. Dia minta dunia, di akhirat dia lupa. Itu ada setengah orangnya begitu. Dia merasakan akhirat ni kalau kita minta pun sama, tak minta pun sama. Ni hak Tuhan tahu semuanya. Tuhan telah tentukan sebelum kita lahir lagi. Qada dan qadar yang menentukannya. Ini pihak Tuhan. Pihak kita tidak tahu. Kita tidak tahu qada dan qadar ini.
kita tak tahu di mana kita akan meninggal dunia, kita akan mati, berapa banyak rezeki kita, bila kiamat akan berlaku. Ini semuanya dalam ilmu Tuhan, dia dah tahu segala-galanya. Tetapi ilmu Tuhan tu apakah kita boleh tumpang? Kita tak boleh tumpang. Ilmu dia luas. Ilmu kita ni setitis air laut. Itu pun dibahagi dengan seluruh manusia di dunia ini. Setitis air laut. Jadi kalau begitunya berapa banyak, baki selepas daripada setitis air itu, setitis itu baki daripadanya, itu ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan. Orang yang menyebutkan, yang berdoa pada Allah, orang itu nabi-nabi, Nabi Khidir, nabi mana yang besar-besar, Nabi Nuh, dia pun sama tu juga. Dia pun tak tahu juga. Nabi kita pun tak tahu juga, kecuali yang diberi Allah pengetahuan kepadanya. Salah juga kalau kita meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi melalui orang yang kita percaya kedudukannya lebih tinggi. Dia tahu apa yang ada pada Allah. Dia tahu. Kita tak boleh dewa yang seumpama itu. Tak boleh. Kalau dia mengaku dia tahu, kalau dia tahu pun kita tak tahu. Jadi tak boleh kita melalui wali keramat, melalui syekh tertentu, kita minta daripada dia supaya dia berikan kepada kita, berikan apa yang telah ditulis oleh Allah. Dunia sekarang ni kita banyak perkara yang kita mahukan daripada Allah, tetapi jalannya hendaklah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang kita tidak berkongsi dengan sesiapa pun. Tak berkongsi. Kita berharap kepada pihak-pihak tertentu. Kita berharap kepada wali keramat. Kita berharap kepada kabel tertentu untuk kita mendapatkan sesuatu hajat. Ini salah dari pertimbangan Islam. Salah. Mohonlah kepada Allah dengan ikhlas hati, maka sama ada dunia ataupun akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang seumpama ini. Kemudian ayat ini secara sinis, ayat faminan nas yang kita baca secara sinis mengajar sesetengah orang yang begitu kukuh ikatannya dengan dunia supaya memohon kepada Allah kedua-dua kebaikan dunia dan akhirat. Kita nampak dia berbana lepas sembahyang ni, banyak kali Rabbana ni bunyi-bunyinya dia Rabbana tu dunia belaka. Pasal dia berdoa kuat. Kalau sebaik-baiknya berdoa jangan orang tahu. Jadi kita baca doa mana-mana pun baca Fatihah dalam sembahyang, baca Rabbighfirli, baca apa-apa pun, kalau bolehnya biar orang tak tahulah, kita seorang tahu, kita seorang dengar. Kalau salah pun kita seorangnya, orang lain tak tahu. Jadi syariatnya menyuruh supaya kita tidak baca dengan suara yang tinggi, kerana dia boleh menyempitkan ruang orang lain. Kalau dalam hal yang berkaitan dengan pergerakan ini, kita jangan sempitkan orang lain. Dia ada tempat, kita ada tempat. Jadi bacaan ini bila kita ganggu orang kiri kanan itu menjadikan mereka sempit, mereka nak baca tak boleh. Jadi baguskah barangkali kita boleh fikirlah, kalau kita tak suka diganggu orang, maka kita juga jangan mengganggu mereka. Said Qutb menulis dalam tafsirnya semasa Al-Quran diturunkan, terdapat dua golongan manusia yang membulatkan hatinya kepada dunia. Mereka mengaut dunia sebanyak-banyak yang mungkin dan selalunya sibuk dengan dunia. Orang Badui pula ada yang datang ke Arafah dan berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah tahun ini tahun hujan, tahun subur dan tahun pembiakan anak. Dia minta. Barangkali kita pun minta jugalah, balik ke rumah ni kemarau berhentilah, turunlah hujan, berilah rezeki. Tapi orang Badui dia minta apa? Termasuk satu lagi minta lah supaya dapat anak ramai. Tak dengar kita dapat anak ramai ni, tak berapa dengar. Boleh jadi doa senyap-senyap, malu. Malu. Orang Badui dia minta membiakkan pada tahun pembiakan anak. Antara mereka ada yang berdoa begitu. Maka dia tidak menyebut sedikit pun tentang akhirat. Akhiratnya tak apa belakalah,
datanglah lagu mana pun. Tapi dunia dia bilangnya subur, tanah mereka hujan turun, anak-anak ramai. Anak ramai. Ada orang Badui ni sebenarnya kita boleh tiru, ada yang tak boleh tiru. Saya rasa minta anak ramai ni tengok dulu ikut keadaan lah. Keadaan. Kalau kita minta rezeki tak apalah hak mana yang ada tu cukup lah, tapi anaknya cukup ramai. Macam mana anak ramai ni dengan rezeki yang sikit? Minta supaya semuanya baik. Dari sudut keturunan, dari sudut rezeki, dari sudut kesuburan, dengan hujan, ini semuanya dicampur sekali dunia itu. Tapi di akhiratnya mintalah supaya Allah redha dan dimasukkan kita ke dalam surga. Kemudian di samping 201 pula, di samping golongan yang lupa akan akhirat, ada satu lagi golongan yang jauh pandangan mereka mengimbangi di antara dua tuntutan, akal dan hawa nafsu, dunia dan akhirat. Lalu mereka berdoa untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Cakap terus dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa taubatan maqbulatan wa tijaratan lan tabur walhamdulillahi rabbil alamin.